Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada 4.4 System of Linear Equations with 3 variables. Okay, so consider the system of linear equation with 3 unknowns, x1, x2 and x3. Kemudian kita tulis dalam bentuk macam ni. Okay, ada 3 equation. So ini kita panggil linear. Okay, linear equation. Okay, ini pun sama linear. Tiga-tiga ni adalah linear. So, equation ni, tiga-tiga equation ni kita boleh tulis dalam bentuk matrix iaitu macam ni. Okay, mungkin kamu tak nampak sebab ini dia menggunakan x1, x2, x3. So, saya bagi contoh lain. Katakan kamu ada 3x tambah 2y tambah z sama dengan 1. Yang ini 2x tolak y tambah 3z sama dengan negatif 3. Ini adalah x plus y plus z sama dengan 1. So, kita boleh tulis dia dalam bentuk system of linear equation. Okay, iaitu dalam bentuk ax sama dengan b. So, macam mana nak buat? Okay, macam ni. Yang pertama, kamu tengok nombor yang dekat depan ni. Okay, 3, 2, 1, 2, negatif 1, 3, 1, 1, 1. Okay, so itu kita buat dalam bentuk satu matrix. So, dia akan jadi 3, 2, 1, 2, negatif 1, 3. Ini 1, 1, 1. So, ini adalah kita punya matrix A. Kemudian, kita punya variables X, Y dengan Z, kita boleh tulis macam ni. Okay, darab dengan X, Y, Z. So, ini adalah X, variable kita. Dan akhir sekali iaitu yang ini ni. Okay, kita boleh buat sama dengan dalam bentuk matrix 1, negatif 3, 1. So, ini adalah sama dengan matrix B. Okay, so kita boleh tulis dalam bentuk macam tu. Dia sama saja. Kalau kita darab balik, ini 3, 2, 1 darab dengan X, Y, Z adalah sama dengan 1. Kita akan dapat balik yang ini, first equation. 2, 1, 3 darab dengan x, y, z adalah sama dengan negatif 3. Dia sama macam second equation. Dan samalah juga dengan third equation ni. Okay, kamu akan dapat macam ni. So, sekarang ni apa yang kamu dah belajar adalah cara tukar daripada 3 equation ni kepada bentuk system of linear equation. Okay, ini adalah sistem. Sistem apa? Linear equation. Okay, dengan 3 variables. Okay, 3 variables tu apa? X, Y, Z ni tadi. Okay, X, Y, Z. Bila kamu dah tahu macam mana nak rewrite balik daripada linear equation ke dalam bentuk system of linear equation, kita boleh selesaikan system of linear equation tu menggunakan 2 method ni. Iaitu yang pertama inverse matrix method ataupun yang kedua Gauss-Jordan elimination method. Inverse matrix ni dia menggunakan adjoint. Okay, menggunakan adjoint method ataupun method AB sama dengan KI tu, bergantung kepada soalan lah. Kemudian Gauss-Jordan elimination ni adalah menggunakan teknik ERO. Okay, so ada 2 cara. Baik, apa maksud solving system of linear equation? Maksud dia kita nak tahu nilai X, Y, Z ni, yang ini ni sama dengan apa nilai dia? X sama dengan apa? Y sama dengan apa? Z sama dengan apa? Itu maksudnya solve. So, untuk example 11 ni, okay, dia cakap solve the following system of equation by using the inverse matrix. So, maksudnya jawapan akhir dia mahu tahu X sama dengan apa? Y sama dengan apa? Z sama dengan apa? Dan inilah kita punya objektif untuk solving system of linear equation. Baik, sebelum tu, kamu diminta untuk prove ini dulu. Okay, bila dapat soalan, okay, kamu akan dapat dalam bentuk AX sama dengan B tadi selepas kamu rewrite linear equation ke dalam bentuk system of linear equation. Meaning that kamu rewrite daripada equation ini sama dengan apa, ini sama dengan apa, ini sama dengan apa. Kamu rewrite, kamu tulis dalam bentuk matrix macam ni. Okay, sama dengan ini. Okay, ini maksud saya rewrite.
tukar bentuk dia. Kemudian bila dah dapat dalam bentuk macam ni, kamu kena tunjukkan yang AX adalah sama dengan B. Kemudian kamu kena proceed, iaitu kamu kena tunjukkan bahawa ini akan darab dengan A inverse. Sebab kita sekarang ni nak cari A inverse. So, saya akan darab A inverse di sebelah left hand side. Sebab apa? Saya nak dapatkan dalam bentuk macam ni. A inverse darab dengan A darab X sama dengan A inverse B. Ini di sebelah kiri, ini pun di sebelah kiri. Okey, sebab apa? Sebab saya nak dapatkan dalam bentuk A inverse darab dengan A ni. Okey, so ini adalah sama dengan I. X sama dengan A inverse B. So, IX adalah sama dengan X, A inverse B. Kemudian, barulah kamu cari. Okey. Yang pertama, kamu kena cari dulu A inverse. Dah dapat A inverse, baru masukkan dekat sini. Okey, darab dengan B. Kamu akan dapat nilai X, Y, Z tadi. Okey, ini sama dengan apa? So, X adalah nilai dekat sini. Y adalah nilai dekat sini. Z adalah nilai dekat sini. Baik. So, sekarang ni kita tengok contoh. Okey, example 11, soalan A. Kamu diberi equation. 3 equation ni. Okey, kemudian soalan minta kamu solve. Okey, solve using the inverse matrix. So, bila dia cakap using the inverse matrix, ini adalah cara selesaikan menggunakan teknik AX sama dengan B tadi tu. Kemudian kita akan darab dengan A inverse. Okey, inilah teknik dia. Kalau Gauss-Jordan menggunakan teknik ERO. Okey, so yang pertama adalah kamu kena rewrite. Okey, rewrite iaitu tukarkan dia ke dalam bentuk system of linear equation. So, rewrite dia kamu akan dapat macam ni. 3, 1, 2, 3, 2, 2. Kemudian 1. X2 tak ada, kosong. So, X3 adalah 1 macam ni. Kemudian, X ni adalah X1, X2, X3. Kemudian B ni adalah 11, 10, 5. So, ini adalah dalam bentuk A, X sama dengan B. Step yang kedua adalah kamu kena tunjukkan algebra sikit. A, X sama dengan B. Kita nak cari A inverse. So, kita akan darab dengan A inverse di sebelah left hand side. Kamu akan dapat A inverse darab dengan A, X sama dengan A inverse B. So, ini adalah sama dengan I, X equals to A inverse B. So, X adalah sama dengan A inverse B. So, sekarang ni kita kena cari A inverse kita. Baik, A inverse kita akan gunakan adjoint method. Okey, jangan gunakan ERO sebab soalan tak cakap guna Gauss-Jordan elimination. Dia cakap using the inverse matrix. So, kita akan gunakan adjoint method. So, next kita akan cari kita punya A inverse menggunakan adjoint method. So, yang pertama adalah kita kena cari kita punya determinant. So, determinant of A, baik, saya akan buat menggunakan the third row. So, determinant adalah sama dengan, okay, ini cofactor sign dia positif, entry dia adalah 1, minor dia adalah 1, 2, 2, 2. Kemudian, sign of cofactor dia adalah negatif, dia punya entry adalah kosong, dia punya minor adalah 3, 2, 3, 2. Kemudian, sign of cofactor yang seterusnya adalah positif, kemudian entry dia 1, kemudian minor dia adalah 3, 1, 3, 2. So, next kita akan selesaikan ni. So, kita akan dapat ini adalah positif, negatif 2. Ini akan jadi tolak kosong. Ini akan jadi tambah dengan 1 darab dengan 3. So, kita akan dapat ini adalah sama dengan 3 tolak 2. So, sama dengan 1. Kemudian yang seterusnya adalah kita akan cari cofactor of A. So, yang ni semua orang dah pandai buat. So, saya tak akan tunjukkan lagi. Saya akan bagi terus jawapan dia, iaitu okay, bila kamu buat cofactor yang matriks besar tu, kamu akan dapat inilah jawapan dia. Kemudian kita akan cari adjoint. Okay, adjoint of A. Adjoint of A adalah sama dengan cofactor yang ditranspose. So, kita transpose sekarang, kamu akan dapat. So, dah dapat dah macam tu.
Kemudian kita akan masukkan dalam kita punya A inverse, rumus A inverse. So rumus A inverse kita adalah sama dengan 1 over determinant. So sama dengan 1 darab dengan adjoint. So 2. Okay, so kita akan dapat jawapan dia sama je lah. Okay, so sekarang ni tadi kita cakap X adalah sama dengan A inverse B. So sekarang ni kita cari X adalah sama dengan A inverse darab dengan B. So, B kita apa tadi? 11, 10, kemudian 5. So apa yang tinggal sekarang adalah kamu darab je lah. Okay, X ni adalah sama dengan X1, X2, X3. Okay, so ini akan jadi 2 darab 11 tambah negatif 1 darab 10 tambah negatif 2 darab dengan 5. Yang seterusnya adalah negatif 1 darab dengan 11 tambah 1 darab 10 tambah 0 darab dengan 5. Yang seterusnya negatif 2 darab 11 tambah 1 darab 10 tambah 3 darab 5. So kita kira sekarang dapat apa? So kita akan dapat macam ni. Meaning that kita bagi jawapan akhir kita. Okay, final answer kita mesti state X1 adalah sama dengan 2, X2 adalah sama dengan negatif 1, X3 adalah sama dengan 3. Selesai. Di sini baru selesai. Di sini tak selesai lagi. Sini biasanya ada 1 markah. So tolong state final answer kamu. Tak kisahlah apa-apa soalan pun. Okay, soalan matriks ke, soalan apa-apa pun, state final answer kamu. Banyak kali dah cakap ni. Okay, untuk soalan B, kita diberi 2 matriks, 3x3, A dan juga B. So, soalan dia minta yang pertama adalah cari nilai A, B. Okay, kemudian ini yang pertama. Ini kemudian yang kedua adalah cari A inverse sama dengan apa? Kemudian solve the following linear equation. Okay, solve linear equation. So ini sebenarnya adalah macam soalan exam. So sekarang ni kita buat. Okay, A darab dengan B. So ini adalah sama dengan. So bila kamu darab tu, kamu akan dapat jawapan dia. Ini ada jalan kerja di sini ya. So jalan kerja dia panjang lah. Kamu kena buat 1 darab dengan 1 tambah 3 darab dengan 2 tambah negatif 9 darab dengan negatif 1. Ini baru first entry. Kemudian second entry lagi. Kemudian third entry lagi and so on. Okay, so jalan kerja dia panjang tapi saya tak akan buat. Saya akan terus bagi jawapan dia, iaitu AB adalah sama dengan. So kalau kita tengok ini sebenarnya adalah sama dengan 16. Ini 100, 010, 1. So dia adalah identity matrix. Jadi sekarang ni kita akan dapat AB adalah sama dengan 16I. Jadi sekarang ni kita mahu cari inverse of A. Okay. So macam mana nak cari inverse of A daripada equation ni? Okay, kita akan gunakan apa yang kita dah belajar, iaitu kita menggunakan metod yang kedua, iaitu AB sama dengan KI. So kita akan ada sedikit algebra yang kita kena buat. So untuk cari A inverse, kita akan darab dengan A inverse di sebelah kanan ke di sebelah kiri ni? So di sebelah kiri. Sebab apa? Ada A di sini. Kita nak gunakan properties A inverse darab dengan A sama dengan I. So kita akan darab dengan A inverse. So ini darab dengan A inverse di sebelah kiri. So kita akan dapat A inverse darab dengan A darab dengan B adalah sama dengan A inverse 16I. So ini adalah sama dengan IB. So 16 ini constant, kita boleh letak dekat depan. So kita akan dapat 16 A inverse I. Kemudian IB adalah sama dengan B. Ini 16 A inverse I hilanglah, boleh hilangkan. So sekarang ni kita akan dapat 1 over 16 darab dengan B adalah sama dengan A inverse. So kita teruskan dengan cari A inverse. So ini adalah sama dengan 1/16 darab dengan matriks B. So apa dia matriks B? Salin balik.
Okay, so bila dah dapat macam tu, kita kena darab masuk dalam lah. So kita akan dapat so inilah jawapan untuk kita punya A inverse. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, soalan yang seterusnya dia cakap hence. Okay, ada perkataan hence dekat sini. So, sekejap lagi kita mesti kena gunakan maklumat yang sebelumnya dekat sini untuk jawab soalan ni. Okay, itu adalah maksud perkataan hence. Solve the following linear equation. So, kita ada 3 equation dekat sini. So, ini adalah linear equation. Soalan minta solve. Apa maksud dengan solve? Maksudnya dia mahu tahu nilai X tu sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. So, daripada linear equation, kita kena tukar ke dalam bentuk system of linear equation. Meaning that kita kena dapatkan dalam bentuk A, X sama dengan B. Kita kena dapatkan dalam bentuk matriks macam ni. So, macam saya ajar hari tu, kita kena ambil nombor yang dekat depan ni. Okay, kita akan buat matriks. So, kita akan ambil nombor depan ni dulu. Jadi, ini akan jadi 1, 5 darab dengan X, Y, Z adalah sama dengan 7, 5, 1. So, macam mana nak teruskan? Baik. Macam mana nak guna hence ni? Macam mana nak kaitkan dengan soalan yang sebelumnya ni? Okay, macam mana nak kaitkan dengan soalan yang sebelumnya ni? So, kaitan dia adalah, kita tengok matriks A ni. Okay, dengan matriks A kita yang dekat sini. Apa kaitan dia? So, kalau kita tengok, ini adalah 1, 3, negatif 9. Ini adalah 1, 3, negatif 9 macam ni. Macam transpose kan? Baik, kita tengok lagi. 5, negatif 1, 3. Ini akan jadi 5, negatif 1, 3. Ini 1, 3, 7. Ini 1, 3, 7. Meaning that yang kita dapat ni sebenarnya adalah A transpose. Okay, soalan yang dibagi ni adalah dalam bentuk A transpose. So, A transpose darab dengan X sama dengan B. Inilah kita punya equation sekarang. So, untuk cari A inverse, dia akan jadi macam ni lah. Kita akan darab dengan A inverse. A transpose inverse, in fact. Okay. So, dia akan jadi A transpose inverse darab dengan A transpose X sama dengan A transpose inverse darab dengan B. So, yang ini kita akan dapat sama saja. Dia akan jadi I. X sama dengan A transpose inverse darab dengan B. So, X adalah sama dengan A transpose inverse darab dengan B. So, X ni yang kita nak ni. Okay, X ni adalah X, Y, Z. Itu nilai yang kita mahu kejap lagi. So, macam mana nak buat ni? Baik. Kita boleh gunakan properties of transpose tu. Okay, kita tahu A transpose inverse adalah sama dengan A inverse kemudian baru transpose. Okay, yang ini kita transpose dulu baru inverse. Yang ini kita inverse dulu baru transpose. Jawapan dia sama sahaja. So, dia akan jadi macam mana? X adalah sama dengan A inverse transpose darab dengan B. Kenapa kena tukar daripada sini ke sini? Sebabnya kita nak guna A inverse yang kita dah jumpa kat sini. Okay. So, sekarang ni dia akan jadi X adalah sama dengan, okay, A inverse kita apa? Salin balik 1/16, 3/16. Kemudian ini adalah transpose darab dengan B. B kita apa? 7, 5, 1. So, sebelum kita darab, kita transposekan dulu. So, kita akan dapat 1/16. Ini adalah negatif 1/16. Ini adalah 1/16. So, ini terbalikkan 3/16. Ini 1/8. Ini adalah kosong. Ini adalah negatif 1/16. Ini adalah kosong. Sini adalah 3/16. Kemudian ini akan darab dengan 7, 5, 1. Okay. So, kita akan darab lah. Yang sebelah sini kita boleh tulis X, Y, Z. Okay. So, sini adalah X, Y, Z. So, kita akan darab 1/16 darab dengan 7 tambah dengan 5 darab 1/8 tambah 1 darab negatif 1/16. Kemudian yang bawah ni adalah 3/16 darab dengan 7
tambah 5 darab dengan negatif 1/16 tambah 0 darab 1. Kemudian yang bawah ni adalah 0 darab dengan 7 tambah 3/16 darab dengan 5 tambah 1/16 darab dengan 1. Okey, so kita akan dapat, tekan kalkulator kira tu. Yang ini atas ni kita akan dapat 1, yang ini pun 1, yang bawah ni pun 1. Okey. So sekarang ni kita akan state jawapan kita. Okey, tulis therefore X adalah sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z pun adalah sama dengan 1. So selesai untuk soalan ni.